Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid Resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, salam seronoknya cinta Al-Quran. Hari ini sekali lagi Allah mengizinkan pertemuan kita ini dengan memberikan kita kesihatan dan dipanjangkan umur. Untuk 1 hari lagi kita meneruskan pelajaran bersama-sama dan insya-Allah kita akan baca 1 muka surat hari ini. Untuk pelajaran hari ini kita akan baca dari surah Al-A'raf ayat 196 hingga 206. Jadi inilah sehingga akhir surah Al-A'raf. Jadi untuk pelajaran esok hari kita akan masuk kepada surah yang baru. Tapi sebelum itu kita fokus pada surah ini dahulu. Dan juga ada pelajaran yang ekstra untuk hari ini. Apa dia? Kerana akhirnya merupakan ayat sajadah, saya akan ceritakan sedikit tentang hukum bacaan sajadah, bacaan dalam sujud tersebut, dan bagaimanakah cara melakukan sujud tersebut ketika di dalam solat dan di luar solat. Jadi sebelum itu sahabat-sahabat ya, insya-Allah yang nak buka Al-Quran boleh ambil ke halaman muka surat 176. Yang tak ada Al-Quran jangan bimbang, jangan risau, insya-Allah ayat-ayatnya saya akan bawakan sebentar saja lagi dengan jelas, insya-Allah. Baik, sebelum itu saya nak ambil kesempatan ini untuk menyapa semua teman-teman kita, sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua, yang daripada awal hinggalah akhir dan yang memberi salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menyemarakkan lagi pelajaran kita untuk hari ini, saya ada 2 permohonan, 2 permintaan, 2 request
kepada teman-teman semua. Yang pertamanya, boleh tak saya dapatkan dahulu komen mudahnya mengaji Al-Quran. Kita komen dahulu ya, mudahnya mengaji Al-Quran. Dan yang kedua, saya nak ajak teman-teman ya, saya letakkan hukumnya di sini, sunnah muakkadah. Sunat yang sangat dituntut. Kalau kita letak wajib, nanti tak buat berdosa. Jadi kita buat sunnah. Sunnah muakkadah apa dia? Berkongsi ilmu yang bermanfaat di sini. Nabi kesan pada kita, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripadaku walau sepotong ayat. Hari ini bukan kita nak baca sepotong ayat, kita nak baca 10 ayat tadi. Bukan satu ayat tapi 10 ayat. Bukan satu perkara tetapi bermacam hukum-hukum yang akan saya kongsikan sebentar lagi. Jadi sahabat-sahabat dah bersedia ke belum? Kalau dah, komen pun sudah, share pun sudah, boleh tak saya dapatkan thumbs up dan juga heart? Dan tanpa melengahkan masa, jom kita lihat bacaan isti'azah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pastikan hamzah dan ainnya itu diberikan perbezaan. A'u, dengan hamzah di pangkal kerongkong, ain di pertengahan kerongkong, zu di hujung lidah. A'udzu billah, dan lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Minasyaitonir rajim, dan di akhir barulah ditutupkan rapat mulut, menyempurnakan bunyi mim. Kita dengarkan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, jom kita lihat ayat 196 dari surah Al-A'raf. Mohon ada teman-teman yang tolong tulis ya, poin-poin yang penting yang saya nak sampaikan. Selalunya poin yang saya ulang dan ulang itu merupakan poin yang sangat penting, kerana disitulah kebanyakannya orang melakukan kesalahan. Contohnya di awal ini ramai yang baca Inna waliyallah. Sepatutnya kena baca yang betul ialah Inna wali. Dengung 2 harakat di sini wajibul ghunnah. Hukumnya apa? Wajib dengung 2 harakat. Baik teman-teman, kalau tak ingat nama hukum tersebut tak apa. Sekurang-kurangnya lihat ada tanda nun atau ada tanda sabdu di atas nun ataupun mim, maka dengungkan 2 harakat. Inna wali. Ini merupakan ya, ya kecil ini. Lepas lam ni yang kecil ini. Ini ya juga, jadi 2 kali ya di sini. Ya yang pertama berbaris sabdu dan baris kasrah. Ya yang kedua berbaris atas. Inna waliyallah. Dan lafz jalalah di sini dibacakan dengan tebal 2 harakat. Hulladzi nazzalal. Zai di mana makhrajnya? Baik, zal saya dah lalu bagi tahu. Zal makhrajnya di hujung lidah. Az, iz, uz, za, zi, zu. Manakala zai makhrajnya itu hujung lidah kita ni. Hujung kita lidah kita ni, Farhan. Hujung lidah kita ini, hujungnya dia menyentuh gigi, kaki gigi ini dengan gusi ini, bahagian bawah gigi. Az, iz, uz, za, zi, zu. Berbeza ya. Ini za, ini za. Kalau bawah zi, ini zi. Kalau dia dimatikan az, ini az. Beza ya. Inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab. Baik, kalau waqaf, walaupun di sini waqaf sili, afdal diteruskan. Sejak kita baca macam mana nak wasal. Saya nak bagi tahu bagaimana nak waqaf dulu. Kalau nak waqaf, ba ni diberikan tanda mati mendatang. Dan diberikan pantulan. Nama hukumnya khalkhalah kubra. Kitab. Kalau tak ada pantulan itu jadi kitab. Tak betul. Dia mesti tab. Ada lantunan. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. وَهُوَ يَتَوَلَّى. Ini semua satu harakat. وَهُوَ يَتَوَلَّى. Lam itu bersabdu. Tekankan, kemudian lam baris atas naik di atas sod. Di sini alif lam syamsiah. Lamnya tidak dibunyikan. يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. Ha pedas. Hin. Makhrajnya di pertengahan kerongkong. Itu kalau kita waqaf. Kalau kita wasal,
Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla salihin. Barulah berhenti. Baik, apa kata kita dengarkan dahulu ayat ini. Sahabat-sahabat, kita baca bersama-sama ya. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla salihin. Itu kalau kita wasal. Kalau kita waqaf, inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Barulah berhenti dan masuk kepada ayat yang seterusnya. Baik, so far macam mana? Boleh ikut, boleh faham atau tidak? Kalau boleh, boleh tak komenkan sedikit di ruangan bawah. Kita nak dapatkan maklum balas dan feedback juga daripada teman-teman ya. Dan juga boleh tak saya dapatkan thumbs up. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Sahabat-sahabat jangan lupa ya untuk menekan button share. Saya rayu dan saya pohon untuk kita panjang-panjangkan ilmu ini khususnya kepada pasangan kita, ahli keluarga kita, adik-beradik kita, anak-anak kita insya-Allah. Dan mungkin boleh tag nama mereka. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Wallazi natanda, ada qalqalah di sini, pantulan. Dua harakat, makhraj di pertengahan kerongkong. Nami, di sini ikhfa hakiki. Asalnya mim baris bawah bertemu nun. Ini nun mati ya, tetapi dalam Al-Quran Asal Musmani, hukum ikhfa hakiki nunnya tidak diberikan tanda mati, dibiarkan kosong saja. Cara bacaannya ialah disamarkan. Mi, bukan min. Kalau min jadi izhar, jadi jelas. Di sini disamarkan. Di antara nun pun tidak, dal pun tidak. Di pertengahan-tengahannya itu dua harakat. Min dunihi, dua harakat. La yastati, ta dengan ta. Tati'una nasrakum wala kum, ini izhar syafawi, sempurna saja, terus masuk wala dan dibacakan la itu 4 atau 5 harakat. Ifa hakiki di sini disamarkan 2 harakat. Fusahum izhar syafawi, sempurna saja, terus masuk ya. Sekali lagi ifa di sini dipanjangkan 2 harakat, jangan lupa. Jangan baca dengan yang surun, tak betul, dia mesti baca yang surun dan diwakafkan sekurang-kurangnya 2, 4 atau 6 harakat. Kita dengarkan dahulu bacaannya. Sebelum itu silakan siapa nak minum air. Baik. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Dapat ya, diharapkan. Tak apa, kita baca dahulu satu persatu. InsyaAllah nanti kita baca balik sama-sama daripada awal ayat 196 hingga 206 ya. Sekali lagi di sini ikhfa. Baik, ikhfa ni ada semua berapa ustaz? 15 huruf. 15 huruf. Kita buang 6 huruf izhar, iaitu huruf ha, hamzah, ain, ha, qa dan ghain. Kemudian kita buang 1 huruf iqlab, huruf ba. Kita buang lagi 4 huruf idgham bi gunnah, ya, wa, mim, nun. Kita buang lagi 2 huruf idgham bi gunnah, lam dan ra. Maka baki huruf tersebut adalah huruf ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki. Ta, wa bunyi macam tu, 2 harakat. Tad'uhum, qalqalah surah di sini sama seperti ini. 2 harakat. Hum, huma bukan hum. Jangan baca dengan H-O-M, baca H-U-M. Ilal huda la yasma'u. Ilal, lam bari atas naik di atas lam di sini. Huda la yasma'u. Kemudian wa tarahum,
Ra 2 harakat, ada alif di sini. Wa tarahum yang, sekali lagi ikhfa hakiki. Banyak hari ni kita jumpa hukum ikhfa. Setiap huruf itu bunyi lain. Nun bertemu ta bunyi lain. Nun bertemu dal bunyi lain. Nun bertemu dha bunyi lain. Yanzuruna ilaika wa hum la ada lantunan. Yubsirun. Si bukan sirun jadi huruf sin ya. Di sini huruf sad. Yubsirun. Cuba kita dengarkan ayatnya. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Barulah berhenti di situ. Okey, so far boleh ikut diharapkan sahabat-sahabat. Kalau sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, boleh tak saya dapatkan thumbs up? Dan jangan lupa teman-teman untuk menekan button share. Dan sebelum kita teruskan ayat seterusnya ini, saya nak ajak teman-teman yang belum lagi niatkan, jom sama-sama kita niatkan supaya jika Allah menerima bacaan Al-Quran kita hari ini, semoga Allah sampaikan juga pahalanya kepada kedua ibu bapa kita yang tersayang, pada guru-guru kita, kawan-kawan, ahli keluarga dan anak-anak kita yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Khusus bagi mereka yang telah meninggal dunia. Kerana apa? Kerana mereka sudah tidak boleh pulang ke dunia ini untuk melakukan amal ibadah, untuk mengumpul pahala bagi diri mereka. Jadi oleh itu kitalah harapan mereka. Semoga Allah menyampaikan pahala ini kepada ibu dan ayah kita. Macam dalam kes saya, ibu saya masih hidup, ayah saya telah meninggal dunia. Jadi semoga Allah sampaikan jugalah pahala perkongsian ilmu saya kepada tuan-tuan dan puan-puan ini kepada ayah saya yang telah membesar dan mendidikkan saya. Dan begitu juga saya doakan supaya tuan-tuan dan puan-puan juga yang telah kematian orang yang disayangi, semoga kita sama-sama dipertemukan kembali dengan mereka nanti di akhirat, khususnya di dalam syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, boleh kita nak teruskan ayat yang seterusnya ini. Khudhil di hujung lidah. Khu di pangkal di hujung kerongkong. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini jangan diberikan lantunan. Huruf dha bukan huruf lantunan. Kita dengarkan ayatnya. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Kemudian barulah masuk ayat yang seterusnya. Wa imma, dengungkan dahulu 2 harakat di sini wajibul ghunnah. Wa imma ya ikhfa hakiki di sini 2 harakat. Disamarkan di antara nun pun tidak, zai pun tidak. Ya zaghan. Di sini dengungkan betul-betul lah ya. Nun sabdu ini wajibul ghunnah, wajib dengung 2 harakat. Yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Di sini ikhfa sekali lagi. Tanwin bertemu fa. Bunyi betul tu, bukan ghun. Kalau ghun jadi izhar. Di sini ikhfa. Fasta'iz billah. Iz di hujung lidah. Billah. Dan dibacakan nipis. Jangan baca tebal. Billah. Itu salah. Ya, di sini dibacakan nipis dan diwaqafkan. Kalau pilih untuk waqaf, sekurang-kurang 2 harakat. 4 atau 6. Jangan waqaf dengan billah. Itu tidak sempurna. Kemudian terus ibtidak pada innahu. Di sini ada jim kecil ya, waqaf jaiz. Boleh waqaf, boleh wasal. Innahu sami'un alim. Ma'arik li sukun diwaqafkan sekurang-kurang 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Kita dengarkan dahulu ayatnya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim.
Alhamdulillah. Barulah berhenti. Tapi berhenti bacaan, bukan berhenti belajar. Kita ada lagi, sedikit lagi. Ada 6 ayat lagi. Kita nak habiskan untuk pelajaran hari ini. Diharapkan sahabat-sahabat masih bersemangat ya. Masih bersemangat ke tak? Kalau masih bersemangat, buktikan dengan komen seronoknya cinta Al-Quran. Boleh saya dapatkan komen dahulu. Seronoknya cinta Al-Quran. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Diharapkan teman-teman dapat menekan button share ya. Kita kongsikan insya-Allah manfaat pelajaran kita hari ini kepada mereka yang hampir dengan kita ya, khususnya pasangan, anak-anak, kawan-kawan dan ahli keluarga. Baik, kita nak teruskan ayat yang seterusnya ini. Dengungkan di sini 2 harakat wajibul gunnah. Nallazi nattaqau, muncungkan mulut. Taqau idza massahum, hum idhar syafawi. Idhar syafawi mimnya ada tanda mati ya teman-teman. Itu antara perkara yang kita boleh berikan perhatian ya. Ta dibaca 4 atau 5 harakat. Ifum di sini idgham bi gunnah, daripada ifun jadi fum, terus masuk ke mim ini dan didengungkan 2 harakat. Ifum minasyaitan, 2 harakat. Nitadzakkaru fa idzahum, di sini pula idgham mislan saghir. Baik, mim mati ni tak ada tanda mati, berbeza dengan idhar syafawi. Tengoklah, idhar syafawi ada tanda mati, idgham mislain dia kosong. Ini bukan kerana mereka silap cetak atau terlupa tulis dan sebagainya, tidak. Memang beginilah Al-Quran Rasam Usmani ditulis untuk membezakan kepada kita bahawa di sini hukumnya kena dengung 2 harakat. Hum mubsirun. Mub ada lantunan di sini khakhala surah. Si bukan si ya, saya dah bagi tahu di awal tadi. Sirun dan diwakafkan sekurang-kurang 2, 4 atau 6 harakat dan di akhir baru masuk ke nun. Run, jangan masuk awal jadi run, itu tak betul ya. Walaupun panjang dah betul. Baik, kita dengarkan dahulu ayat ini. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Barulah berhenti di situ. Kemudian wa ikhwanuhum, di hujung kerongkong ini, atas, bahagian atas ni. Wa ikhwanuhum idhar syafawi, sempurna saja hum terus masuk. Yamuddunahum fil bukan fil, ramai baca fil di sini. Sepatutnya bacaan dia adalah fil. Fa baris bawah bunyi fi, bukan bunyi fe. Jadi bila bertemu lam jadi fil. Fil ghayyi, tekankan ya itu bersabdu. Fil ghayyi thumma la yuq, ada lantunan. Dan qaf berbeza dengan ba. Kalau ba ni kita pepeskan mubsirun. Kalau yang ni yuq, kita bulatkan. Qaf kalau kita pepeskan jadi yuqsirun, tak betul. Dia kena yuqsirun. La yuqsirun. Kita dengarkan bacaan ayatnya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Barulah berhenti di situ. Dan ayat yang seterusnya, ayat 203 dari surah Al-A'raf. Wa idza lam, za di hujung. Wa idza lam, sempurna saja lam izhar syafawi terus masuk. Ta'tihim, di sini ikhfa syafawi. Mim mati yang ada tanda mati seperti ini izhar syafawi jangan dipanjangkan. Tapi mim mati yang tak ada tanda mati seperti ini, ini mim mati bertemu mim idgham mislan saghir, dengungkan 2 harakat. Di sini mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Saya ulangi, ikhfa syafawi. Jadi pada ayat ini ada ketiga-tiga contoh hukum mim mati. Pertama, izhar syafawi, mim mati yang ada tanda mati. Keduanya, ikhfa syafawi, mim mati bertemu ba, dibacakan dengan samar 2 harakat.
Yang ini juga dibacakan dengan dengung 2 harakat. Jadi, yang tak ada tanda mati, sahabat-sahabat bacalah dengan 2 harakat. Ta'tihim biayatin, baru masuk bi'ah. Jangan baca dengan 1 harakat di sini. Biayatin, di sini dibacakan dengan samar 2 harakat, tetapi dibacakan dengan tebal ya. Kerana qaf merupakan huruf isti'ala. Qalu law laj, ada lantunan di sini. Lajtabaitaha, lajtabaitaha. Kemudian qul innama, in, di sini dengungkan 2 harakat wajibul gunnah. Nama, ma dibaca 4 atau 5 harakat. Attabi'u ma yuha, ma 2 harakat, yu 2 harakat, ha dibaca dengan 4 atau 5 harakat. Ha pedas ya. Ilayya mir, ilayya mir. Di sini kita jumpa pertama kali hari ini hukum idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Daripada min rabbi, jadi bacaannya bukan min rabbi lagi dah. Siapa baca ilayya min rabbi, tak tepat. Bacaan yang betul ialah ilayya mir, mir terus masuk tapi jangan didengungkan. Mir rabbi, dan diwaqafkan dengan 2 harakat. Kemudian hadza basar, ha 2 harakat, za 2 harakat, ba 1 harakat, sa 4 atau 5 harakat. Irumir. Baik, sekali lagi kita jumpa idgham bila gunnah, nun mati bertemu ra. Idgham bila gunnah ada 2 saja huruf, ra ataupun lam ya. Kalau nun mati atau tanwin bertemu ra atau bertemu lam, baca masuk saja tanpa didengungkan. Mir rabbikum wahudan, wahudan. Di sini daripada wahudan, bila datang waw kena masuk beserta dengung ya, idgham bi gunnah. Daw 2 harakat, warah, ha pedas. Warahmatul. Baik, kalau di sini tadi kita jumpa nun mati bertemu ra, nun mati bertemu ra, idgham bila gunnah. Di sini kita jumpa idgham bila gunnah juga. Tanwin bertemu lam. Daripada warahmatun jadi warahmatul. Terus masuk. Warahmatul liqaumi. Di sini dibacakan dengan dengung ya. Masuk beserta dengung, tanwin bertemu ya, 2 harakat. Miyu, ya itu hamzah bertanda mati, tekankan. Yu'minun. Kita dengarkan dahulu ayatnya. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu law lajtabaitaha. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun. Barulah berhenti di situ. Okey, santai-santai, rehat, tarik nafas. Siapa nak betulkan kedudukan, nak minum air, silakan. Jangan tension-tension ya teman-teman. Baik, yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar saya ucapkan. Saya mencuba yang terbaik untuk memberi faham kepada teman-teman tentang cara bacaan yang betul ini. Jadi, semoga sahabat-sahabat dapat manfaatnya. Kalau sahabat-sahabat merasakan ada manfaat, ada sesuatu yang dipelajari, kongsi-kongsikanlah dengan yang lain ya, dengan menekan button share. Boleh kita nak teruskan ayat yang seterusnya. Kita berada pada kedudukan ayat kedua terakhir untuk hari ini. Wa idza, za di hujung lidah. Quri'al, quri, ri jadi nipis di sini. Jangan baca quri'al, tak betul. Ya betulnya quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu di sini ikhfa hakiki dibaca 2 harakat. Si, bukan si ya, ni huruf sa. Si tu. Jangan betul tu jadi huruf ta. Di tu saja. Wa ansitu la'allakum idhar syafawi turhamun.
Baik. Sebelum kita nak baca ayat ini, saya nak bagi tahu. Ini antara kebanyakan kesilapan yang orang kita lakukan. Apa dia? Ini bukanlah kesilapan pada bacaan, tetapi kesilapan kerana tidak menghormati ayat-ayat Allah. Apa dia? Wa idza quri'al Qur'an, maksudnya apabila Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, maka dengarlah betul-betul, pay attention. Dengar betul-betul. Wa ansitu, dan diam. La'allakum turhamun. Moga-moga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak daripada kita bila kita dengar bacaan Al-Quran, kita pun bercakap. Bukan bercakap berkenaan dengan maksud ayat Al-Quran itu, bercakap tajuk lain. Itu bersalahan ya. Jadi antara adab kita dengan Al-Quran ialah apabila kita dengar Al-Quran dikumandangkan, maka kita dengar betul-betul. Kemudian kita diam. Kita diam. Jangan kita bercakap. Kecualilah dalam proses pembelajaran seperti ini, sahabat-sahabat dan ada komunikasi sebagainya. Sebab kita dalam proses belajar. Maksudnya dalam urusan yang lain. Bila kita dengar Al-Quran, jangan kita bercakap. Itu bersalahan. Ya? Bersalahan dengan, kerana ini hukum ni dia punya fi'il amar, fi'il suruhan. Fastami'u lah, maka dengarkanlah. Wa ansitu la'allakum turhamun. Moga-moga kita semua dirahmati. Kita bacakan ayatnya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Barulah berhenti. Okey, bukan berhenti mengaji lagi, sikit lagi kita dah nak habis dah ni untuk surah ini. Untuk surah Al-A'raf hari ini adalah hari yang terakhir bacaan kita. Kita akan baca sampai akhir surah Al-A'raf hari ini. Esok kita masuk surah baru ya. Yang mungkin pertama kali bersama dengan kita, saya nak bagi tahu juga kita buat live ini setiap hari jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Sahabat-sahabat boleh ikuti kami ya insya-Allah untuk sama-sama kita khatam Al-Quran. Di hujung lidah. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا. Di sini kena baca dengan masuk beserta dengung. Daripada tadarru'an jadi dua harakat. Wa khifatan. Di sini masuk beserta dengung dua harakat. Wa khifatan wa dunal nun bari atas naik di atas lam. Jahri minal dipangkal kerongkong ha. Jahri minal qawli bil bukan bil. Jangan baca bil di sini. Ba bari ba bunyi b bukan bunyi b. Bila bertemu lam jadi bil. Bil ghuduwi wal asali wala takum. Di sini masuk beserta dengung daripada wala takun jadi takum, dua harakat masuk beserta dengung. Minal ghafilin. Kita dengarkan bacaan ayatnya dahulu. Tarik nafas ya, kita sahabat-sahabat kita baca sama-sama. Sekejap lagi kita baca balik ya semua daripada awal ayat 196 hingga 206. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. Saya waqaf di situ. Kemudian ولا تكن من الغافلين. Kita bacakan sekali lagi ayat ini. Tarik nafas dahulu. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Barulah berhenti. Baik. Ayat yang terakhir. Ayat terakhir ini ada ayat sajadah. Sahabat-sahabat nak belajar tak? Apa yang perlu dilakukan bila jumpa? Ini tandanya. Di dalam Al-Quran Rasam Usmani, dia ada tulis macam ni. Macam kubah ni.
Ada setengah Al-Quran dia tulis di tepi, tapi ada tanda juga. Baris ni apa dia? Apa tujuan baris ni? Baris ini adalah mengingatkan kita. Dia tak ada fungsi apa pun. Baris ini nak bagi tahu kita, so next at the end of this ayat, maka kita akan jumpa ayat sajadah. Dia bagi kita peringatan baris ni. Nak tahu tak macam mana nak buat, apa nak baca, ataupun semua dah pandai dah? Kalau nak tahu boleh tak komen nak tahu. Nak tahu. Kalau ada yang komen nak tahu, saya ceritalah. Kalau semua dah pandai dah macam mana nak buat. Ustaz bila jumpa ayat macam ni, saya tak perlulah nak cerita lagi. Kalau semua dah tahu, betul tak? So macam mana? Kita nak tengok komen. Baik, terima kasih komen. Cepat komen ni. Nak tahu. Line tak okey. Line tak okey, kena bagi okey. Kena refresh, insya-Allah. Refresh balik ataupun tutup dulu, kemudian buka balik, ya. Baik. Sebelum saya nak ceritakan tentang ini, jom kita lihat ayat ni dahulu. Ayat yang terakhir untuk hari ini. Tapi jangan nak tahu saja. Kalau boleh, tekan button share sekali. Seorang yang boleh tak saya letakkan hukum sekali lagi sunat muakkadah di sini, supaya ilmu ini memberi manfaat kepada kawan-kawan ahli keluarga kita yang lain. Kerana apa yang saya nak bagi tahu ini penting, ya. Jadi kita share dahulu sebelum kita mulakan. Kita lihat dahulu, ya. Sekali lagi saya cerita. Dengungkan di sini 2 harakat. Nallazi, zi di hujung lidah. Na'i disamarkan, itu bukan ain lagi dah. Kalau ain jadi izhar, di sini ikhfa hakiki. Inda rabbika la bikala, ka nak kela jangan lambat, 2 harakat. La ada bunyi angin itu, bunyi hamas. Takbiruna an, izhar halqi. Nun mati yang ada tanda mati, sempurnakan saja. Ibadatihi, 2 harakat. Wa yusabbihu, habdas. Wa yusabbihunahu, 2 harakat. Walahu, di maksilah qasirah dia panggil, pendek, 2 harakat saja. Walahu yasjudun. Di akhir baru masuk nun. Jangan masuk awal jadi yasjudun. Tak betul. Ataupun terus diwakafkan. Yasjudun. Juga tidak betul. Yang betulnya yasjudun. Baik. Kita dengarkan dahulu. Sekejap lagi saya ceritakan. Terima kasih, ya, yang tolong share. Yang belum share lagi, saya dapat tahu siapa yang belum share ni. Tolong bantu saya. Bantu saya untuk kita tekan button share. InsyaAllah bermanfaat apa yang saya nak sampaikan sebentar lagi. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Baik. Sahabat-sahabat, sekejap lagi kita baca sama-sama daripada awal ayat 196 hingga 206. Sekarang ini sebab dah ramai yang komen nak tahu apa perlu buat Ustaz bila jumpa tanda begini. Pertamanya saya nak bagi tahu ini merupakan ayat sajadah. Tolong tulis apa yang saya nak bagi tahu ini. Tolong tulis, ya. Dan tolong sharekan. Tekan button share, ya. Baik. Saya nak bacakan satu hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza qara'a ibnul Adam as-sajjadatu fasajada ya'tazala asy-syaitanu yabki yaqulu ya wailahu umira bis-sujud fasajada falahu jannah wa umirtu bis-sujud fa'asaitu faliyan nar. Maka maksudnya apa? Apabila anak Adam, yakni manusia, membaca ayat sajadah, maksudnya kalau tuan-tuan dan puan-puan sampai kepada ayat ini, lalu ia pun sujud, maka tersingkirlah syaitan sambil berkata, celakalah aku. Ia diperintahkan sujud, lalu ia pun sujud, maka baginya syurga. Sedangkan aku diperintahkan sujud, tetapi aku menolaknya, maka bagiku neraka. Jadi syaitan kata apa? Bila tuan-tuan dan puan-puan baca ayat ini, sampai kepada ayat ini, tuan-tuan sujud, syaitan kata, aduh, celakalah aku. Kerana apa?
Kerana anak Adam ini bila dia baca ayat sujud dan dia patuh, dia sujud. Manakala aku dulu bila Allah suruh sujud ataupun hormati Nabi Adam, maka aku tolak. Maka bagi mereka syurga dan bagi aku neraka. Jadi syaitan bersedihlah. Kalau tuan-tuan, maksudnya tuan-tuan berjaya menyingkirkan syaitan daripada sebarang jenis gangguan dan membuatkan Allah mengutuknya lagi di atas keingkaran dia mematuhi arahan Allah supaya sujud. Jadi oleh itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila tuan-tuan dan puan-puan jumpa ayat yang sebegini, yang ada tanda sajadah ini, turunlah sujud. Baik, kita ada dua keadaan. Ada tiga keadaan. Saya bagi tiga keadaan. Tolong tulis poin ini. Satu keadaan di dalam solat. Satu keadaan di luar solat. Dua keadaan, saya ulangi sekali lagi. Satu keadaan di dalam solat dan dua keadaan di luar solat. Saya cerita satu keadaan dalam solat dulu. Baik, kalau baca ayat ini di dalam solat, tolong tulis poin ini penting. Maka tuan-tuan bila sampai di sini, bukan sampai di sini sampai habis ni, yasjudun semua sini, maka kalau dalam solat kita tengah qiyam solat ni, terus turun Allahu Akbar tanpa perlu kita takbiratul ihram, tanpa perlu kita angkat tangan, kita terus Allahu Akbar, kita turun sujud. Baik, bila turun sujud, nak baca apa Ustaz? Baik, tolong print screen apa yang saya tunjuk di bawah ini. Print screen. Kalau nak tulis, nak catat, lambat. Dari print screen. Nanti hafal seorang. Yang mana yang dah hafal, Alhamdulillah. Yang mana yang belum hafal, lepas ni hafal. Doa ini. Ini doa yang dibaca sewaktu kita turun sujud. Kita letak dahi kita ke lantai dan kita baca doa ini. Sajada wajhiya lillazi, kalau boleh ikut saya baca. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syakha sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Saya ulangi sekali lagi, sahabat-sahabat, kita ikut baca. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syakha sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik, Ustaz ada tak tip nak hafal bagi mudah? Ada, saya nak bagi tahu. Tolong tulis. Baik, macam mana sahabat-sahabat nak buat? Kita pendek-pendekkan. Kalau panjang, kita pendek-pendekkan. Jadi, contohnya, untuk hari ini tak payah hafal semua lagi. Hafal sikit dulu. Contohnya, sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Sampai sini saja. Kita ulang ni saja. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu. Okey, dah okey, cantik. Esok hafal daripada sini pula. Wasawwarahu wa syakha sam'ahu. Wasawwarahu wa syakha sam'ahu. 3 perkataan ni saja. Jadi bila dah okey, kita cuba ingat balik daripada awal. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wasawwarahu wa syakha sam'ahu. Dah okey, cantik. Hari ketiga kita ambil daripada wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallah. Ataupun kita ambil sampai sini saja. 3 saja. Wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ulang baca. Kemudian hafal. Bila ingat, ulang balik daripada awal sampai sini. Bila dah okey, hari yang keempat, terus habiskan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hafal sampai habis, kemudian ulang balik daripada awal. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syakha sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka sampai hari keempat, tuan-tuan dan puan-puan dah boleh hafal insya-Allah. Itu orang kata sekurang-kurangnya lah. Kalau boleh hafal dalam satu hari, alhamdulillah. Kemudian bila habis itu, ini dalam solat tak habis lagi saya cerita ini cara kita lakukan sujud sajadah dalam solat. Bila dah sampai ayat tadi itu, maka kita pun Allahu Akbar, turun tanpa memerlukan kita mengangkat tangan Turun Allahu Akbar, memadai kita sebut Allahu Akbar dan turun. Ini kalau kita sendiri. Sekejap lagi saya cerita kalau kita solat dengan makmum, dengan imam secara berjemaah. Kalau kita sendiri, kita baca sampai ayat ini, turun sujud, baca ayat ini, kemudian terus bangun Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan kemudian sempurnakan rakaat tersebut. Kerana rakaat tersebut belum sempurna. Belum sempurna lagi.
Sebab itu ada kadang orang yang dia tak pernah pergi masjid solat pagi Jumaat. Selalunya di Malaysia ni kebanyakan masjid membaca ayat surah Sajadah. Jadi dia pelik. Dia kata, "Ustaz, kenapa saya pergi solat subuh pagi tadi 3 rakaat? Belajarnya 2 rakaat saja subuh." Betul. Tetapi nak cakapnya, bila sampai ayat ini, tuan-tuan turun sujud, itu tak kira 1 rakaat lagi. Bila kita bangun, sempurnakan ayat, kemudian kita turun rukuk, itu baru sempurna rakaat. Kalau tidak, dia tak sempurna rakaat lagi ya. Baik. Itu kalau kita buat sendirian. Yang poin kedua saya nak bagi tahu penting, sahabat-sahabat tolong tulis. Kalau di dalam berjemaah, kalau sahabat-sahabat jadi imam, buat macam saya bagi tahu tadi, makmum akan ikut. Baik, kalau tuan-tuan dan puan-puan jadi makmum, apa yang perlu kita lakukan ialah kalau imam turun sujud, kita kena turun. Jangan imam turun kita tak turun. Kalau imam turun kita tak turun, maka terbatal solat kita kerana kita telah mufaraqah. Kita telah berpisah daripada imam. Kena ikut, kena follow imam. Kalau imam tak sujud pada ayat ini, kita jangan sujud pula. Nanti kalau imam baca sampai ayat ini, kerana hukumnya adalah sunat muakkadah, bukan wajib. Sunat yang dituntut. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Tapi bukan wajib. Itu beza dia. Kalau wajib ni tak buat haram, berdosa. Maka kalau imam sampai pada ayat ini, dia tak turun sujud, maka tuan-tuan dan perempuan jangan sujud. Kalau tuan-tuan dan perempuan turun sujud, bersanggahan dengan imam, maka batal solat. Kalau imam turun sujud, tuan-tuan tak turun, maka terbatal solat. Maka apa yang imam lakukan, kita just follow. Kerana dia yang akan tanggung dosa ataupun pahalanya. Bukan kita makmum ini. Ya. Jadi, kalau kita sebagai makmum, just follow the imam. Jangan pandai-pandai sendiri. Baik. Itu situasi yang dalam solat. Kemudian situasi di luar solat. Situasi di luar solat, bila sahabat-sahabat buka Al-Quran, kita tak atas rehal, kita duduk sama ada bersila atau atas kursi atau sebagainya. Bila sampai kepada ayat ini, apa yang kita buat? Kita pergi ke tepi sedikit, bagi ruang sedikit, pastikan kita menghadap kiblat. Pastikan kita menghadap kiblat. Ya? Bukan kata sebarangan sujud ikut arah mana-mana sujud, tidak. Mesti menghadap kiblat. Kalau nak buat ini, dia wajib menghadap kiblat. Baik, kemudian kita pun tanpa perlu berdirilah. Kalau contohnya kita dalam keadaan duduk, tanpa perlu kita bangun berdiri. Kalau kita dah dalam keadaan berdiri, itu lainlah. Kalau kita dah dalam keadaan duduk, kita baca Al-Quran duduk, contohnya bersila ke apakah, kita letak Al-Quran tu ke tepi sedikit, dan kita pun terus dengan mengangkat tangan takbir seperti macam mana nak solat itu. Ini kalau di luar solat. Allahu Akbar. Turun sujud dan baca ayat ini. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Baik, itu di luar solat kalau kita berpakaian lengkap, berwuduk dan sebagainya. Contohnya, kita duduk tengah baca Quran, pastilah pakaian kita sesuai untuk kita turun sujud. Pastilah kita ada wuduk dan sebagainya. Baik, andai kata sahabat-sahabat tengah bawa Quran. Tengah bawa kereta. Kita buka radio, ada sampai ayat ini. Macam mana kan? Takkan kita nak sujud itu, tak pergi kereta ke mana, orang ke mana. Jadi, apa yang kita lakukan? Memadailah dengan kita membaca tasbih. Sebelum itu, kita lihat ini maksud doa ini tadi ya. Doa ini maksudnya aku bersujud kepada Allah yang menjadikanku, memberikan pendengaranku dan penglihatanku dan kekuasaannya dan kudratnya. Maka Maha Suci Allah, dialah sebaik-baik pencipta kejadian. Itu makna doa tadi. Baik, kalau sahabat-sahabat saya bagi tahu tadi, tengah drive, ada buka radio sampai kepada ayat ini. Ataupun sahabat-sahabat duduk dalam masjid. Sahabat-sahabat tak baca Quran, tapi ada orang yang baca Quran. Kita dengar sampai kepada ayat itu. Memadailah. Kalau kita nak turun sujud sekali pun boleh. Kalau dalam keadaan kita berpakaian sesuai, ada wuduk dan sebagainya. Let's say kita duduk di rumah, anak kita baca Al-Quran, ataupun pasangan kita baca Al-Quran sampai kepada ayat ini. Kita baru saja keluar daripada bilik air contohnya. Kalau perempuan tu mungkin tudung, tak pakai. Laki mungkin baju, tak pakai contohnya. Memadailah dengan kita mengucapkan tasbih yang tertera di bawah ini. Bacaan lafaznya Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la
quwwata illa billahil aliyul azim. Sekali lagi ikut saya baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Jadi memadailah tuan-tuan dan puan-puan baca lafaz ini yang maksudnya Maha suci Allah, yang segala puji bagi Allah, dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Allah Maha besar dan tiada kekuasaan serta tiada kekuatan melainkan dengan izin Allah yang Maha tinggi lagi Maha besar. Dan begitulah huraian tentang cara melakukan sajadah pada ayat ini. Semua dapat tak? Kalau dapat, kalau rasa perkongsian ini bermanfaat, kongsikan dengan menekan button share. Sekarang ni saya nak ajak, jom kita baca sama-sama daripada awal ayat 196 hingga 206 bersama-sama. Dan hari ini merupakan pelajaran terakhir untuk surah Al-A'raf. Esok kita masuk surah baru. Dah share belum? So far macam mana? Belajar sesuatu tak? Baik. Ada yang tanya, Ustaz, kalau tak hafal kita kena baca apa masa sujud sejadah? Kalau tuan-tuan dan puan-puan belum hafal lagi doa itu, memadailah baca tasbih tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Memadailah dengan membaca tasbih. Tetapi kalau boleh ingat doa itu tadi, baca. Kalau tak ingat, memadailah dengan baca tasbih. Diharap saya menjawab soalan. Baik. So, kalau tuan-tuan dan puan-puan rasakan bermanfaat perkongsian saya ini, saya mohon sekali lagi kita tekan button share sebelum kita nak mulakan bacaan ayat ini bersama-sama. Siapa nak minum air, silakan. Teman-teman ini rahmati Allah. Di akhir selepas bacaan kita ini, saya akan kongsikan jika ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang belum lagi mendapatkan buku asas dan buku tajwid. Kita berikan buku asas dan buku tajwid, kita kirimkan ke rumah anda. Bagi mereka yang nak belajar balik daripada asas, betulkan balik makhraj huruf dan hukum tajwid satu persatu. Yang nak dapatkan buku tersebut dan rakamannya, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir pelajaran. Kita baca dahulu di atas kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا
Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatul liqaumin yu'minun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Sadaqallahul azim. Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwahu wa basarahu bi khalihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi sahabat-sahabat ya, bila sampai pada ayat ini kita bacalah dengan doa ini ataupun memadailah dengan kita membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Jadi diharapkan perkongsian saya hari ini memberikan manfaat kepada teman-teman dirahmati Allah. Jadi yang mana nak ikuti bacaan surah, esok kita masuk surah baru. Hari ini kita sudah sampai ke pengakhiran surah Al-A'raf. Jadi semoga Allah memberikan kita kesihatan dan istiqamah untuk sama-sama kita khatam Al-Quran bersama-sama. Jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, kongsi-kongsikan. Dan insya-Allah bagi teman-teman ya, selain daripada mengikuti live yang saya berikan setiap hari ini, saya juga nak mengajak teman-teman yang belum lagi menjadi ahli cepat Quran dan belum mendapatkan buku asal dan tajwid. Ambillah peluang hari ini kerana Allah memberikan kita kelapangan dan kesihatan. Jangan kita tangguh lagi, iaitu marilah bersama-sama saya dan kawan-kawan yang lain, dan saya yakin bersama saya ini ramai yang telah menjadi ahli dan telah mendapatkan 2 buah buku ini serta rakamannya dan telah merasai sendiri tentang perubahan bacaan Al-Quran mereka. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin ada peningkatan dan perubahan dalam bacaan Al-Quran, jadi inilah solusi yang kami sediakan, iaitu kita akan kirimkan buku asas dan buku tajwid ini ke rumah anda. Dan tidak cukup dengan buku ini, kita berikan rakaman buku tersebut. Kita telah rakamkan 1 video, 1 muka surat. Keseluruhannya ada hampir 200 video pelajaran. Bukan 2 video, bukan 20 video, tapi 200 rakaman daripada buku asas dan tajwid yang menghuraikan dan menjelaskan tentang cara bacaan dan membimbing tuan-tuan untuk betulkan kembali makhraj, huruf dan hukum tajwid satu persatu dengan lebih tersusun dan sistematik. Baik, selain daripada itu, mereka yang menyertai menjadi ahli cepat Quran hari ini, kita berikan 3 bonus tambahan. Bonus tambahan ini juga sangat bermanfaat. Pertamanya apa? Kita berikan nota ringkasan asas tajwid dalam bentuk e-book. Yang tu e-book, yang 2 buah buku ini buku secara fizikal. Keduanya, kita berikan rakaman bacaan Al-Quran yang akan diberikan dari masa ke masa. Keseluruhannya ada lebih daripada 600 video pelajaran campur dengan 200 daripada buku asal dan tajwid. Ahli cepat Quran akan mendapat hampir 800, ya, bukan 80, 800 video pelajaran. Dan yang ketiga, kita berikan konsultasi eksklusif. Jika teman-teman ada persoalan, ada pertanyaan ataupun ingin memperdengarkan bacaan, insya-Allah kita boleh buat appointment sama ada di pusat pengajian kita di Wangsa Maju ataupun melalui atas talian. Dengan adanya kemudahan hari ini, jarak bukan lagi menjadi penghalang untuk kita belajar meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran walau di mana sahaja teman-teman berada. Sama ada di semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia ataupun mana-mana negara sahabat-sahabat berada sekarang. Jadi janganlah bertangguh lagi untuk melakukan kebaikan kerana
kita tidak tahu apa yang bakal berlaku esok hari. Cara untuk mendaftar menjadi ahli cepat Quran sangat senang, sangat mudah. Apa caranya? Pertama, sahabat-sahabat yang berhajat, kalau nak join, komen sekarang. Nak jadi ahli cepat Quran. Siapa yang nak, komen sekarang. Nak jadi ahli cepat Quran. Sekejap lagi admin kami akan bagi satu link WhatsApp. Jadi tekan link itu nanti boleh berkomunikasi. Ataupun sahabat-sahabat print screen sekarang ini nombor telefon kita, boleh WhatsApp selepas habis live ini. Sahabat-sahabat terus WhatsApp kepada hotline kita, talian hotline kita iaitu 0111-621-7797. Saya ulangi sekali lagi, 0111-621-7797. Lepas ni terus WhatsApp tanya macam mana nak daftar jadi ahli. InsyaAllah nanti admin kami akan guide bagaimana untuk mendaftar. Ataupun cara yang ketiga, sahabat-sahabat terus pergi ke laman web www.cepatquran.com www.cepatquran.com. Itulah 3 cara untuk mendaftar ya. Komen sekarang di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran, ataupun WhatsApp nombor yang tertera di bawah, ataupun terus buat pendaftaran sendiri di laman web www.cepatquran.com. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apa syaratnya jadi ahli cepat Quran ini? Syaratnya pertamanya, mestilah ikhlas nak belajar kerana Allah. Bukan kerana saya, bukan kerana pasangan kita, bukan kerana manusia yang lain. Kerana kita nak pujian manusia atau sebagainya. Tidak. Mestilah pertamanya ikhlaskan diri kerana Allah. Dan keikhlasan itu hanya tuan-tuan dan puan-puan saja dapat mengetahuinya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita kenakan juga yuran keahlian. Tapi bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali. Sekali untuk seumur hidup, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada yang tanya, Ustaz, berapa ni yuran keahlian sekali seumur hidup ini? Jangan bimbang. Walaupun kami berikan nilai yang sangat tinggi. Bukan sekadar kita bicara tentang nilai ilmu tersebut. Tetapi buku, kita bagi 2 buah buku. Kita bagi rakaman buku tersebut. Rakaman Al-Quran yang keseluruhannya ada lebih daripada 800 video pelajaran. Dan kita berikan konsultasi dengan kita seumur hidup. Dan setiap hari kita lakukan live ini. Sahabat-sahabat hanya bayar berapa? Bukan 10,000, bukan 5,000, bukan 1,000, bukan 500, bukan 300. Untuk hari ini, sekali seumur hidup, sahabat-sahabat hanya bayar RM270 saja. InsyaAllah, sahabat-sahabat akan mendapat bimbingan daripada kami. InsyaAllah, sampailah kita memejamkan mata kita dan meninggalkan dunia ini. Jadi, semoga Allah SWT memberkati usaha dan pertemuan kita dalam kita mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui pengajian Al-Quran ini. Semoga Allah terus memberikan kita istiqamah, kekuatan, keikhlasan dan juga dipanjangkan usia dan kesihatan supaya kita dapat terus bersama-sama kita belajar mengaji Al-Quran sampailah di akhir terakhir kita memejamkan mata. Dan semoga Allah terus juga memberikan saya kekuatan untuk saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran. Semoga kita menjadi saksi di antara satu sama lain. Ya, saya menjadi saksi kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-tuan dan puan-puan juga menjadi saksi kepada Allah bahawa saya pernah bersama berkongsi ilmu ini dengan tuan-tuan di dunia. Jadi oleh itu, saya rasa setakat itu dahululah perkongsian daripada saya untuk kali ini. Selepas ini ada satu video berdurasi 2 minit. Mereka yang nak jadi ahli digalakkan untuk menonton bagi mengetahui apakah keistimewaan dan kelebihan yang kami sediakan di dalam buku yang akan dikirimkan ke rumah anda. Sesungguhnya yang sempurna, yang baik itu hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap dan salah dan lemah itu adalah diri saya sendiri. Saya mohon maaf dan saya akhiri dengan hadza wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah.
Dari kata kunci nama saya menjadi Nimisi Numusuyu. Kata Jawa menjadi Kiti Jiwi Kutuju. Dari kata Roha menjadi Kitirihi Kuturuhu. Dan dari Adalaba menjadi Idilibi Udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ran han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, Adalaba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum.